Hai semua, selamat menonton dan selamat belajar Sains Tahun 6, Unit 11, Buruj. Pada hari ini, Cikgu Chang akan membawa anda melihat latihan-latihan yang ada di dalam buku teks anda. Tapi sebelum itu, mari kita tengok DSKP bagi tajuk ini. Dalam tajuk Buruj, pada akhir pembelajaran, murid diharapkan boleh menyatakan buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk sesuatu corak tertentu. Murid dapat mengenal pasti bentuk buruj seperti belantik, biduk, pari dan Scorpio. Murid dapat menerangkan kegunaan buruj iaitu petunjuk arah dan petunjuk musim, dan murid dapat menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Sebanyak 6 tahap penguasaan yang perlu dikuasai oleh murid dalam tajuk ini. Kalau kita tengok buku teks anda akan mempelajari apakah itu buruj, buruj di langit malam, kenali buruj dan juga kegunaan buruj. Tapi kita hari ini sebagai ulang kaji, jadi kita akan tengok nota sains tahun 6 unit 11 buruj. Mari kita tengok apakah itu buruj sebenarnya. Buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Corak tersebut tidak wujud di angkasa lepas. Jadi dalam tajuk ini kita mempelajari 4 buruj. Buruj yang pertama ialah biduk. Biduk menyerupai mangkuk atau gayung atau sendok. Ia muncul antara bulan April hingga Jun, pukul 8 hingga 10. Ia juga menunjukkan arah utara, di sini arah utara, dan juga berada di sebelah hemisfera utara. Yang kedua ialah belantik. Belantik menyerupai pemburu dengan pedang, muncul di antara Disember hingga Februari dan menunjukkan arah utara. Utara dia di sini, kepala dia. Dan ia berada di hemisfera utara dan juga hemisfera selatan. Yang ketiga ialah pari. Pari menyerupai palang atau layang-layang. Pari muncul antara April hingga Jun, pukul 8 hingga 10 dan ia menunjukkan arah selatan. Yang paling panjang ini menunjukkan arah selatan dan ia muncul di sebelah hemisfera selatan. Akhir sekali kita mempelajari Scorpio. Scorpio menyerupai seekor kalajengking. Scorpio muncul antara bulan Jun hingga Ogos, pukul 8 hingga 10 dan dia berada di sebelah hemisfera selatan. Dan akhir sekali kita tengok apa kegunaan buruj. Pelayar dan pengembara menggunakan buruj untuk menunjukkan arah. Petani pula menggunakan buruj untuk menandakan tibanya musim menanam dan juga menuai. Bagi ahli astronomi, mereka menggunakan buruj untuk mengkaji bintang. Jadi sebelum kita tengok latihan, mari kita tengok gambar-gambar ia sekali lagi. Ini biduk akan menunjukkan arah utara. Ini belantik, sini menunjukkan arah utara dan dia punya pinggang sini akan menunjukkan arah kiblat. Lepas itu, kalau pari, ia akan menunjukkan arah selatan dan Scorpio tidak menunjukkan arah tetapi dia sebagai petunjuk musim menuai di hemisfera utara. Terdapat banyak murid yang tanya dengan cikgu, "Cikgu, macam mana saya boleh ingat masa kemunculan 4 buruj tersebut?" Bagi murid cikgu, cikgu akan mengajar ayat ini. Ayat ini ialah budak Paris suka berpusing. Ini ialah ayat yang cikgu guna untuk mengajar masa kemunculan buruj. Apa maksud dia? Apabila kita buka satu persatu macam ini, pertama sekali ialah budak. B ini sebenarnya ialah biduk. Ingat belakang ada K, jadi biduk. Biduk ada U, jadi biduk menunjukkan arah utara. P pula Paris. Belakang ada S, jadi pari menunjukkan arah selatan. S ialah Scorpio. Scorpio tidak menunjukkan arah, manakala berpusing, panjangkan dia macam belantik. Jadi dia belantik menunjukkan arah utara. Jadi untuk ingat masa dia, cikgu guna nombor 46, 46. Maksud 4 ialah April, 6 ialah Jun. Jadi April hingga Jun
ada dua buruj yang muncul, iaitu biduk dan juga pari. 6, 8 ialah Scorpio, manakala 12, 2 ialah belantik. Jadi cikgu akan minta murid untuk ingat, budak Paris suka berpusing. 4, 6, 4, 6, 6, 8, 12, 2. Dan ini untuk musim menanam dan musim menuai. Untuk petunjuk musim, cikgu akan minta murid ingat, bidin tanam, siti tuai. Bidin tu biduk. Biduk musim menanam, siti tu Scorpio. Scorpio musim menuai. Jadi dengan pengetahuan sebegini, mari kita cuba latihan ini. Soalan nombor 1. Ia terdiri daripada 7 bintang, boleh dilihat di langit utara dan kelihatan seperti sebuah gayung. Maklumat di atas merujuk kepada buruj yang mana satu? A. Pari, B. Biduk, C. Scorpio, D. Belantik. Kalau kita tengok, dia terdiri daripada 7 bintang. Untuk itu, cikgu telah keluarkan gambar-gambar mereka. Jadi kalau kita tengok, ini 1, 2, 3, 4. 4 bintang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang 7 bintang. Jadi jawapan dia ialah buruj biduk. Buruj biduk, jawapan dia ialah B. Nombor 1, jawapan dia adalah B. Okey, bagus. Mari kita tengok soalan yang nombor 2. Raja di bawah menunjukkan 3 buruj yang berbeza. Antara berikut, yang manakah mewakili buruj X, Y dan Z dengan nama buruj yang betul? Jadi ini menguji pengetahuan sahaja. Jadi ini X. X ini menyerupai seekor kalajengking. Jadi dia ialah Scorpio. Jadi kalau Scorpio, A antara jawapan dan C antara jawapan. Jadi kalau anda pilih B, jawapan dia salah. Jadi kalau kita pilih D pula, jawapan pun salah. Jadi jawapan antara A dengan C. Jadi kita tengok gambar yang kedua, ia menyerupai sendok ataupun gayung. Nama dia ialah biduk. Tadi D sudah salah, jadi ini betul. Jadi jawapan kita ialah C sebenarnya. Walau bagaimanapun, kita tengok habis, Z ini menyerupai seorang pemburu. Jadi ini nama dia ialah belantik. Jawapan dia ialah C. Mari kita tengok soalan nombor 3. Seorang pengembara sesat di tengah padang pasir pada waktu malam. Antara berikut, buruj yang manakah tidak boleh? Beri perhatian, tidak boleh membantu pengembara menuju ke arah utara. A. Pari, B. Scorpio, C. Biduk, D. Belantik. Daripada pilihan, kita tahu terdapat buruj yang menunjukkan arah utara dan juga selatan. Jadi, kita tengok pari. Pari dia menunjukkan arah selatan. Jadi, kalau dia menunjuk ke arah selatan, kita tahu yang berlawanan dia ialah utara. Jadi, pengembara boleh berjalan ke arah utara dengan melawan arah selatan ini. B. Scorpio. Scorpio tidak menunjukkan sebarang arah. Jadi, dia tidak boleh membantu pengembara menuju ke arah utara. C. Biduk dengan belantik, masing-masing boleh menunjukkan arah utara. Jadi jawapan sini ialah Scorpio. Jawapan dia ialah B sebenarnya. Mari kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan nombor 4. Lengkapkan ayat berikut. Kita tengok gambar dulu. 4 bintang, ini ialah pari. Lengkapkan ayat berikut. Buruj merupakan apa bintang yang kelihatan membentuk sesuatu corak tertentu pada langit malam? Buruj merupakan gugusan bintang. Gugusan bintang yang menunjukkan sesuatu corak tertentu pada waktu malam. Buruj di sebelah terdiri daripada gugusan 4 biji bintang yang tersusun corak seperti layang-layang. Mereka macam layang-layang. Buruj ini ialah buruj pari nama dia. Nama dia ialah pari.
Adakah anda dapat menjawab dengan betul? Bagus, mari kita tengok soalan yang nombor 5. Soalan nombor 5, buruj yang manakah boleh dilihat di antara kedua-dua hemisfera utara dan hemisfera selatan? Jadi, satu sahaja buruj yang boleh lihat di kedua-dua hemisfera utara dan selatan. Jadi, mana satu jawapannya? Kalau kita tak tahu, A. Pari, tidak. B. Scorpio, tidak. C. Biduk, tidak. D. Belantik. Jawapan dia ialah D. Belantik. Kita tengok soalan hebat. Mengapakah buruj-buruj yang dilihat pada pukul 9 malam berbeza daripada buruj-buruj yang dilihat pada pukul 3 pagi? Sebab ingat, bumi kita adalah sfera dan bumi kita berputar pada paksinya. Jadi bumi kita akan berputar, jadi kita akan dapat melihat bintang-bintang ataupun buruj-buruj yang berbeza. Jadi jawapan dia, kerana bumi berputar pada paksinya. Ini ialah jawapan dia. Jadi bila dia berputar ke tempat lain, kita dapat lihat buruj yang terdapat di sebelah sana pula. Kita tengok soalan nombor 6 pula. Rajah di bawah menunjukkan dua buruj yang berbeza. Jadi ini macam sendok, ini macam kalajengking. Jadi buruj X ini ialah apa? Jadi buruj X ini ialah buruj biduk. Dan digunakan untuk menunjukkan arah. Apa arah yang dia tunjukkan? Dia pergi sini kan? Arah dia ialah arah utara. Manakala buruj Y ini pula menyerupai kalajengking, jadi dia ialah buruj Scorpio. Dan dia kelihatan seperti seekor, mestilah kalajengking. Bagaimanakah buruj boleh membantu petani pada zaman dahulu? Okey. Pada zaman dahulu, petani bergantung kepada buruj untuk menentukan musim menanam dan musim menuai. Kalau petani melihat buruj biduk, maka ia ialah musim menanam. Manakala kalau petani melihat buruj Scorpio pula, itu menandakan musim menuai. Ingat satu petua yang senang. Cikgu selalu beritahu murid cikgu, bidin tanam, siti tuai. Bidin tu biduk. Bidin tanam, musim menanam. Siti tu S, Scorpio. Scorpio tuai. Jadi kita panggil bidin tanam, siti tuai. Dan akhir sekali, apakah kegunaan buruj pada ahli-ahli astronomi pada hari ini? Jadi apa kegunaan mereka? Jadi kegunaan adalah untuk menentukan kedudukan bintang di langit malam. Untuk menentukan kedudukan bintang pada langit malam. Ini juga membantu mereka mengkaji bintang. Jadi ini ialah, kita ada dua lagi soalan. Soalan 7. Buruj biduk dan buruj pari digunakan untuk menentukan arah utara dan selatan. Jadi bagaimanakah arah timur dan arah barat dapat ditentukan? Jadi kalau kita tengok dekat sini, sebelum terciptanya kompas dan kalender, manusia bergantungkan buruj sebagai petunjuk arah. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ialah arah utara. Jadi manakala yang pari pula, ini menunjukkan arah selatan. Jadi bagaimana mereka boleh menentukan timur dengan barat pula? Okey, untuk soalan ini, sekiranya kita tahu ada utara dan selatan sudah, jadi kiri dan kanan dia mestilah timur dan barat. Jadi jawapan untuk soalan ini adalah dengan melihat ke arah utara, arah timur berada di sebelah arah kanan dan arah barat berada di sebelah arah kiri.
Sebaliknya, apabila melihat ke arah selatan, arah timur berada di sebelah arah kiri dan arah barat pula berada di sebelah arah kanan. Jawapan macam sangat panjang kan? Tapi jangan risau, mari cikgu tolong tuliskan. Dengan melihat ke arah utara, jadi biduklah yang menunjukkan ke arah utara. Arah timur berada di sebelah kanan. Manakala arah barat pula berada di sebelah kiri. Macam mana pula kalau cerita pari? Dengan melihat ke arah selatan pula, iaitu pari, jadi dia terbaliklah. Arah timur berada di sebelah kiri, manakala arah barat berada di sebelah kanan. Cikgu ulang sekali lagi. Dengan mengarah utara atau biduk, arah timur berada di sebelah kanan, manakala arah barat pula berada di sebelah kiri. Manakala dengan melihat ke arah selatan ataupun pari, arah timur berada di sebelah kiri, manakala arah barat berada di sebelah kanan. Mari kita tengok soalan yang terakhir, iaitu soalan nombor 8. Rajah di sebelah menunjukkan sebahagian peta Asia Tenggara. Sini Malaysia, sini Indonesia. Jika seorang pelayar berlayar dari pelabuhan Klang ke Dumai, A. Buruj yang manakah boleh membantu pelayar ke arah yang betul? Tengok dia turun ke bawah. Turun ke bawah ialah arah selatan. Jadi mana satu buruj yang menunjukkan arah selatan? Jadi jawapan dia ialah buruj pari. Pari yang menunjukkan ke arah selatan. Jadi berikan satu sebab berdasarkan jawapan kamu. Buruj pari menunjukkan ke arah selatan. Jadi inilah jawapan dia untuk latihan buku teks anda soalan nombor 1 hingga soalan nombor 8. Tahniah kerana anda telah berjaya siapkan Sains Tahun 6 Unit 11 Buruj. Sila tinggalkan nama anda dan perasaan anda di ruang komen di bawah. Jadi anda boleh tulis, Saya ahli. Saya berasa sangat seronok kerana belajar tajuk buruj. ataupun kamu boleh tulis apa-apa yang sesuai di ruang komen di bawah. Jadi, apa boleh saya buat selepas ini? Anda boleh tengok balik video ini ataupun dengar dan menyanyikan lagu buruj atau membaca nota tajuk ini dan mencuba kuis tajuk ini dengan mengklik pautan-pautan sini jika anda dapat mengakses slide ini. Terima kasih kerana mengikuti sepanjang video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye!